kasih saudara pengacara majelis. Yang berhormat Datuk Seri Pengerusi Barisan Nasional, yang berhormat Datuk Seri Utama Timbalan Pengerusi, Wakil MCA, Wakil MIC, Datuk Seri Panglima Pengerusi Lembaga Penasihat, yang saya kasihi Tan Sri Joseph Kurup, Presiden PBRS, Datuk Seri Setiausaha Agung Barisan Nasional, Datuk Seri Bendahari, Datuk Seri Panglima Pengerusi BN Sabah, ahli-ahli Dewan Tertinggi, wakil-wakil parti, tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan seperjuangan sekalian. Selamat petang dan salam sejahtera. Pepisanangan Sodopon Kansayan Rakamayon. Selamat datang rakan-rakan Barisan Nasional daripada seluruh negara ke negeri di bawah bayu. Saya ucapkan terima kasih kepada Tan Sri Presiden saya kerana memberikan saya peluang untuk menyampaikan ucapan bagi pihak PBRS. Semangat perjuangan Presiden saya tidak pernah layu dan menjadi inspirasi kepada semua ahli-ahli dalam PBRS. Tuan-tuan puan-puan, kita telah melalui pelbagai krisis dan cabaran dalam beberapa tahun yang lalu sejak 2018. Yang pertama, kita kalah di peringkat pusat kerana rakyat terpedaya dengan janji-janji yang manis dan yang tidak realistik. Di peringkat negeri pula, kita menang, tapi dikhianati oleh satu parti yang merupakan rakan kita pada waktu itu. Mengkhianati mandat rakyat, lompat ke pihak lain dan mengakibatkan kerajaan yang dipilih oleh rakyat Sabah jatuh pada waktu itu. Jadi dari situlah bermulanya krisis ketidakstabilan politik dan ekonomi negara. Dasar yang tidak konsisten serta manifesto yang tidak suci telah merosakkan negara yang kita telah bina sebelum ini dan mengecewakan sama rakyat. Kedua, negara dan dunia telah mengalami krisis kesihatan apabila kita dilanda wabak COVID-19. Akibat daripada PKP dan darurat yang berpanjangan, kita dilanda juga dengan krisis ekonomi. Sudah ada krisis kesihatan, ada lagi krisis ekonomi, ditambah pula dengan krisis politik. Pertama kali dalam sejarah negara kita boleh tukar Perdana Menteri 3 kali dalam satu panggal. Di dalam panggal ini, semua parti sudah jadi pembangkang dan sudah jadi kerajaan. Rakyat sudah cuba semua, kita pusing dewan 1 kali. Tetapi akhirnya, di dalam semua kemelut dan ketidakstabilan politik yang dilalui, Barisan Nasional juga yang muncul sebagai penyelamat negara. Dalam krisis kesihatan, dalam krisis ekonomi, dalam krisis politik, kita muncul sebagai penyelamat negara. Dan hari ini kita berkumpul dengan keyakinan dan semangat bahawa sejarah sekali lagi telah membuktikan bahawa BN masih merupakan pilihan yang terbaik untuk kita. Pergi ke tamu membawa bakul. Cari buah pisang dan buah bambangan. Hari ini kita berkumpul. Kuatkan semangat demi perjuangan. Bagi PBRS, walaupun diuji dengan pelbagai cabaran dan dugaan, kesetiaan kita kepada Barisan Nasional terbukti pilihan yang tepat untuk Sabah.
Yang pertama, kerajaan yang dipimpin oleh Barisan Nasional telah membuktikan dia punya komitmen dan kebolehan untuk melaksanakan MA63 apabila kita berjaya meluluskan pindaan perlembagaan untuk mengembalikan kedudukan Sabah dan Sarawak jadi rakan setaraf dengan Persekutuan Malaysia. Sebelum ini parti yang lain ada cuba, tapi dia gagal. Hanya Barisan Nasional saja yang berjaya meluluskan pindaan ini. Sekarang Sabah bukan lagi di antara 13 negeri. Dia ada Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Kita rakan setaraf. Kejayaan ini merupakan langkah yang pertama dan signifikan untuk kita melangkah ke depan untuk menuntut MA63. Yang kedua, apabila kerajaan PH dan warisan gagal untuk meneruskan lebuh raya Pen Borneo Sabah, Barisan Nasional membuktikan komitmennya dengan meluluskan kesemua baki 19 pakej lebuh raya Pen Borneo Sabah dan memberikan komitmen untuk menyiapkannya dalam 5 tahun. Dan yang paling istimewa untuk rakyat Sabah, kita masih pegang kepada dasar dan janji yang dibuat oleh BN dahulu bahawa lebuh raya ini akan bebas daripada bayaran tol. Ini membuktikan bahawa BN adalah pilihan yang tepat untuk kita. Jadi sekarang untuk teruskan agenda semua ini kita perlu bersatu padu. Kita perlu mengembalikan kestabilan negara supaya kita boleh memulihkan ekonomi dan teruskan kemajuan yang dirancang. Lebih lagi dalam keadaan sekarang. Sekarang ketidakstabilan ekonomi dunia semakin meningkat akibat kesan daripada COVID dan konflik di antara Rusia dan Ukraine. Dan kesemua ini telah mengakibatkan masalah inflasi di seluruh dunia. Malaysia sebagai negara yang berdagang dan juga terbuka tidak terkecuali daripada kesan inflasi global. Kita belum selesai berperang dengan COVID, terpaksa sudah kita berperang dengan inflasi. Tetapi walau dalam keadaan ini pun, inflasi negara kita masih terkawal berbanding dengan negara-negara lain. Contoh di UK, inflasi 9%. Di Eropah, inflasi 8%. Tapi di Malaysia, kita masih mengawal inflasi sekitar 3%. Kalau kita bandingkan harga item keperluan dapur, contohnya minyak masak, di Indonesia, RM7.50 sekilogram. Di Thailand, RM8.90 sekilogram. Di Singapura, RM9.40 sekilogram. Di Filipina, RM9.75 sekilogram. Di Brunei, RM9.90 sekilogram. Tapi di Malaysia, kita masih mengawal harga minyak bersubsidi dalam paket sebanyak RM2.50 sekilogram. Sama juga dengan harga petrol. Sekarang harga minyak dan diesel sedang melambung tinggi di seluruh dunia. Tapi di negara kita, kita masih kekal RM2.05 seliter RON 95 dan RM2.15 seliter untuk diesel. Kenapa ini kita boleh kawal, tuan-tuan dan puan-puan? Kerana kita mempertahankan rakyat melalui pelbagai usaha dan subsidi. Walaupun keadaan fiskal kita sangat mencabar. Kita mempertahankan benteng ini untuk melindungi rakyat daripada mengalami lebih banyak kesusahan sekiranya subsidi ini ditarik balik. Bukan saja itu, tapi kita kasih tambah lagi dengan bantuan seperti bantuan keluarga Malaysia yang diumumkan Perdana Menteri. BN dari dulu adalah kerajaan yang bersifat kebajikan.
Kita tidak minta rakyat ikat perut. Kita tidak cakap orang Sabah malas. BN yang memperkenalkan BRIM. Dan sekarang kita teruskan lagi dengan bantuan keluarga Malaysia. Bantuan wang tunai paling tinggi dalam sejarah. Boleh sampai RM2,600. Tetapi untuk kita terus melindungi rakyat, kita memerlukan kestabilan politik. Itulah sebab Barisan Nasional kita akan melakukan satu lagi transformasi yang baik untuk negara kita, yaitu membentangkan akta anti lompat parti dalam masa yang akan datang. Dulu parti lain pun janji, tapi tidak berani buat. Kita tidak mau peristiwa 2018 berulang sekali lagi. Kita perlu akta ini untuk mengembalikan kestabilan dan integriti demokrasi negara kita. Pergi pasar mencari ikan, singgah sebentar di kedai kopi. Pilih BN untuk kestabilan, barulah kemajuan dan kemakmuran dikecapi. Tapi tuan-tuan puan-puan, walaupun kita telah merancang semua ini, masa tidak memihak sama kita. Kerajaan yang dipimpin oleh Barisan Nasional hanya 9 bulan sahaja. Dan dalam 9 bulan ini kita berperang dengan COVID dan ekonomi dunia yang mencabar. Jadi kesimpulannya adalah kita memerlukan masa yang lebih panjang. Tidak kira bila pilihan raya. Esok, lusa, hujung tahun atau tahun hadapan, kesimpulannya adalah kita memerlukan lebih banyak masa. Maka perlulah untuk kita memastikan kita menang pada PRU yang ke-15 supaya kita boleh teruskan perancangan untuk memulihkan negara kita. Jangan lagi kita mengizinkan rakyat ditipu. Jangan lagi kita biarkan kerajaan jatuh kepada tangan yang salah. Jangan lagi rakyat ditipu. Mereka janji mansu PTPTN, tipu. Mereka janji mansu tol, tipu. Mereka janji turunkan harga barang, tipu. Mereka janji kereta lebih murah, tipu. Mereka janji royalti minyak 20% untuk Sabah, tipu. Mereka janji harga minyak turun dalam 24 jam, tipu. Mereka janji jawatan timbalan Perdana Menteri untuk Sabah, tipu. Apa diharap padi seberang? Daunnya lungai, pokoknya lesu. Jangan lagi percaya parti pembangkang. Nampak cantik, rupanya palsu. Rakyat tidak suka ditipu. Itulah sebab kita nampak pilihan raya kecil yang lalu semua BN menang, termasuk Diki Manis. Apabila datang pilihan raya negeri Melaka, semua parti bertanding, semua berlanggar. Rakyat bebas untuk pilih yang mana-mana saja. Rakyat pilih juga kasih menang Barisan Nasional. Menang besar, lebih daripada 2/3. Datang lagi pilihan raya Johor. Semua parti bertanding, semua berlanggar. Rakyat bebas untuk undi yang mana-mana. Rakyat pilih juga kasih menang Barisan Nasional. Menang besar, lebih daripada 2/3. Jadi jelas BN masih akan jadi kerajaan selepas PRU yang ke-15.
Cuma sekarang kita tidak mau Sabah ketinggalan. Kita tidak mau Sabah ketinggalan. Kita tahu Semenanjung Manang besar, jangan pula kita ketinggalan bot. Kita mau pastikan perancangan kita di Sabah dapat diteruskan. Kita mau Lebuh Raya Pen Borneo siap. Kita mau MA63 dilaksanakan. Dan kita mau supaya kita maju setaraf dengan rakan-rakan kita di Semenanjung. Gendang perang akan berbunyi tidak lama lagi. Mari kita kuatkan semangat kita. Eratkan perpaduan. Bangun semula. Yakinlah bahawa perjuangan kita adalah murni untuk selamatkan negara. Untuk kestabilan dan kemakmuran untuk rakyat Malaysia. Petang-petang pergi memukat. Bawa bersama seikat lamban. Barisan Nasional kita kuatkan semangat demi negara, demi perjuangan. Pergi mendaki Gunung Kinabalu. Berehat sebentar di Laban Rata. Dalam BN kita berpadu. Selamatkan negara, rakyat sejahtera. Mau menangkah tidak? Mari kita bangkit bersama langkah ke depan. Mari kita berjuang pastikan musuh tumbang. Mari kita berjuang pastikan BN menang. Hidup BN! Hidup BN! Hidup BN! Sekian dan terima kasih.